Hai dan Assalamualaikum. Pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan projek perkumpulan yang bertajuk Komponen Rumah Kami. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang, diketuai oleh Ilham Madam dan dibantu oleh saya, Muhammad Umar Akasha, Muhammad Hanif Khudairi, Muhammad Takif, Muhammad Daniel dan yang terakhir Muhammad Mirza. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan. Pengenalan terlebih dahulu, iaitu di mana rumah kami ialah rumah banglo 2 tingkat, di mana rumah kami ni terletak di Kuala Nerus, di Pantai Timur, di Kuala Nerus, di mana rumah kami ni terdapat 1 bilik tidur utama, 3 bilik tidur, 4 bilik air, 1 ruang tamu, 1 dapur, beranda dan juga parking. Di mana rumah kami ni agak seronok kerana di depan rumah kami terdapat taman di mana kami boleh beriadah setiap hari. Dan juga kami juga tidak perlu bimbang akan kerusakan kerana tiada buak-buak air ataupun ombak laut ataupun air yang datang bila kerana kawasan rumah kami ni jauh daripada kawasan pantai dan juga tasik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif. Jadi saya akan membentangkan tentang bumbung dan kemasannya. Bumbung merupakan struktur bangunan yang paling atas dan berfungsi untuk memberikan perlindungan daripada angin, panas dan hujan. Struktur bumbung diperbuat dari kayu, keluli atau konkrit untuk menahan beban diri, beban penutup bumbung dan beban angin. Bumbung memainkan peranan penting pada struktur bangunan, bahkan reka bentuk bumbung juga memberikan nilai estetika kepada rumah kita. Oleh itu, rumah kami dibina menggunakan bumbung limas dan kemasan logam. Bumbung limas boleh dibezakan dengan coran bumbung yang berada di semua sisi dan bergerak ke tengah bumbung yang menjadikannya berbentuk seperti rabung. Kita dapat lihat di slide daripada pandangan depan dan pandangan atas contoh bumbung limas tersebut. Faktor pemilihan reka bentuk bumbung kami ini berdasarkan saiz dan bentuk bangunan. Kebiasaannya, rumah yang bersaiz sederhana ini menggunakan bumbung curam kerana bentuk bangunan yang tidak terlalu kompleks. Manakala bangunan yang kompleks menggunakan bumbung rata. Oleh sebab itu, kami memilih bumbung curam ini kerana ia memenuhi fungsi yang diperlukan, lebih-lebih lagi kawasan rumah yang merupakan kawasan yang banyak menerima tadahan hujan. Yang kedua ialah nilai estetika. Reka bentuk dan pilihan bumbung ini mampu meningkatkan nilai estetika rumah. Kami juga mengambil kisah tentang reka bentuk bangunan di kawasan perumahan iaitu kejiranan dan alam sekitar agar nilai estetika bumbung dapat diperlihatkan dan lebih bersesuaian. Yang terakhir iaitu ekonomi. Bumbung curam logam adalah jenis bumbung yang tahan lama dan mudah dijaga. Dengan itu, kos pembinaan dapat dikurangkan. Hal ini kerana kos pembinaan dan penyelenggaraan daripada semasa ke semasa hendaklah diambil kisah dalam menentukan pemilihan jenis penutup bumbung. Alatan, mesin dan bahan yang diperlukan ialah mesin pemutar skru, gergaji besi, pita pengukur, tukul besi, sasiku L, skru bumbung, zinc, gunting zinc, rambung bumbung, besi kekuda keluli dan alat spirit ataupun kita gelar dia sebagai water pass level. Bagi kaedah pembinaan bumbung limas ini, yang pertama ialah memasang kekuda bumbung. Setelah kerja mengikat batu selesai, pemasangan bumbung akan terus dilakukan. Kekuda bumbung adalah berbentuk segitiga, iaitu hasil gabungan anggota bumbung seperti pengikat, derail siling, kasur penumpang dan sebagainya. Kekuda bumbung rumah kami ini diperbina daripada besi kuli yang telah dipotong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Pembinaan menggunakan kuli ini akan disambung menggunakan fabricate. Kita dapat lihat di dalam slide iaitu contoh pemasangan kekuda bumbung. Seterusnya kita akan pergi ke pemasangan kerangka bumbung. Kerangka bumbung akan dibina setelah pembinaan kekuda telah selesai. Kerangka bumbung rumah kami ini diperbuat daripada besi keluli. Bagi kerangka menggunakan keluli ini, sebelum kekuda dipasang, dinding akan diletakkan dengan skrup pengikat untuk mengikat kekuda tersebut terlebih dahulu. Jarak di antara kekuda adalah 3 atau 4 meter di antara satu sama lain. Kemudian,
besi kelodi yang lain akan dipasang di atas berkuda pada arah melintang sahaja yang dikenali sebagai borti. Jarak dari satu borti adalah bergantung pada saiz atap genting yang digunakan. Borti dan kasar dibina di mana kedudukan hujungnya berlebihan daripada paras dinding. Di hujungnya dipakukan papan muka iaitu fascia board untuk pembinaan tumpu kasar. Di slide kita dapat melihat kerangka bumbung yang telah selesai disiapkan. Setelah selesai pemasangan kerangka bumbung, kita akan pergi kepada proses terakhir iaitu pemasangan penutup bumbung. Penutup bumbung jenis kepingan bumbung kelodi digunakan dalam rumah kami ini. Kepingan zinc diukur dan dipotong mengikut saiz kerangka bumbung. Pemasangan zinc dijalankan dengan berhati-hati dan teliti. Kepingan zinc diskop pada permukaan kerangka bumbung yang telah siap dibina. Setelah selesai, kerja-kerja mengikat para bumbung dijalankan sebagai kemasan supaya kelihatan lebih kemas. Kita dapat lihat di slide iaitu gambar pekerja sedang memasang zinc. Yang kedua ialah kedudukan para bumbung yang kita dapat lihat di situ. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan bumbung curang logam dan bumbung rata. Bumbung curang logam, ianya tahan lama dan tahan api. Pemasangannya juga yang mudah dan sesuai untuk pelbagai reka bentuk bumbung. Sesuai untuk pemilihan cuaca yang berbeza, mempunyai sifat antikorosif dan pelanggan boleh memilih warna yang dikehendaki kerana mempunyai pelbagai pilihan warna dan kos yang tidak banyak diperlukan kerana bumbung ini tidak terlalu mahal. Bumbung rata, tahap kerosakannya tinggi disebabkan kelembapan. Bumbung binaan tidak fleksibel dalam suhu sejuk dan akan senang terdedah pada kerosakan. Bumbung perlu diperkuatkan sebelum dipasang disebabkan akan menanggung beban yang sangat besar dan pemasangannya memerlukan kos yang sangat tinggi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Demir Farouk dan hari ini saya akan menceritakan tentang tangga dan kemasannya. Tangga adalah sebahagian yang penting dalam pembinaan sesebuah bangunan yang bertingkat. Tangga adalah satu siri binaan anak tangga pada bangunan yang menghubungkan satu aras lantai ke aras lantai yang lain. Pembinaan tangga menggunakan beberapa anak buah tangga yang dibina dalam satu larian terus atau mempunyai larian yang diselangi dengan pelantar. Terdapat berbagai jenis tangga yang boleh kita lihat, antaranya ialah yang pertama ialah tangga larian lurus, dan yang kedua ialah tangga suku pusingan, dan yang ketiga ialah tangga separuh pusingan, dan yang terakhir sekali ialah tangga geometri. Okay, dalam pemilihan bentuk tangga juga, yang pertama ada beberapa faktor yang perlu dititik beratkan sebelum memilih jenis tangga yang bersesuaian untuk membina tangga bagi sesebuah bangunan atau rumah. Terdapat 4 faktor yang perlu diambil kira sebelum memilih jenis tangga, iaitu yang pertama ialah kegunaan tangga tersebut, dan yang kedua ialah ruang bukaan bagi tangga yang dibina, dan yang ketiga ialah ukuran naik dan curam yang dikehendaki, dan yang terakhir sekali ialah reka bentuk yang paling berkesan dan ekonomi. Untuk pemilihan jenis tangga yang sesuai bagi sesebuah rumah ialah tangga larian lurus. Tangga ini sesuai untuk rumah kediaman dan mudah untuk mengangkat barang naik atau turun perabot dari aras atas ke aras bawah. Selain itu, tangga larian lurus ini juga mempunyai ruang bukaan tangga yang besar dan sesuai untuk dijadikan sebagai tangga untuk sesebuah rumah yang mempunyai ramai orang. Bagi ukuran curam yang dikehendaki, tangga larian lurus ni tidaklah terlalu curam dan ianya selamat digunakan untuk pelbagai golongan umur. Dan akhir sekali, reka bentuk dan ekonomi tangga larian lurus ini mudah untuk melakukan pelbagai kerja seperti mengangkat barang-barang yang panjang, berat dan besar. Okey, untuk kaedah pembinaan tangga konkrit bertutulang, yang pertama ialah kita harus menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan untuk kerja-kerja pembinaan, seperti contoh kalau untuk bahan ialah simen, pasir, batu bau kasar, besi tutulang, air, penukul dan paku, pita pengukur. Untuk mesin ialah mesin pegol konkrit atau dikenali sebagai mixture, dan mesin penggentar konkrit atau dikenali sebagai vibrator. Okey, yang kedua, selepas bahan kita membina kotak acuan tangga, iaitu first kita kena ukur panjang, lebar dan keluasan yang diperlukan untuk permukaan tangga yang ingin dibina. Kemudian potong kayu dan pakukan kayu yang telah dipotong tadi. Seterusnya, ukur panjang tertulang yang diperlukan untuk membina tangga. Seterusnya, potong tertulang yang sudah diukur dan kemudian mengikat tertulang menggunakan dawai pengikat. Letakkan kotak acuan tangga pada tertulang dan pastikan tertulang tidak bersentuhan dengan kotak acuan tetangga.
Selepas tu konkrit akan dibancur dengan nisbah 1:2:4, di mana 1 nisbah simen, 2 nisbah pasir dan 4 nisbah batu bau gasar dengan menggunakan mesin peguam konkrit. Seterusnya, curahkan bajahan konkrit yang telah sebati dan sewarna itu ke dalam kotak acuan tangga. Kemudian gunakan mesin penggetar konkrit untuk sebatikan bajahan yang telah dimasukkan ke dalam kotak acuan sebentar tadi. Mesin ini digunakan untuk memastikan bahagian konkrit itu sekata di dalam kotak acuan dan juga untuk mengelakkan daripada terjadinya honeycomb. Untuk kerja kemasan, setelah bajahan tangga dibiarkan kering selama beberapa hari, buka kotak acuan tangga dan lihat jika terjadinya honeycomb, gunakan tepung penyumbat dan sumbatkan ke bahagian yang terjadinya honeycomb itu. Setelah itu, proses kemasan boleh dilakukan dengan memasang mozaik ataupun jubin ataupun kemasan yang lain. Seterusnya, setelah proses kemasan sudah siap dilakukan, bersihkan kawasan pembinaan tangga itu dan pastikan semua barang-barang telah bersih dan telah kemasan pula. Jubin seramik digunakan dalam kemasan konkrit ini kerana jubin seramik dianggap sebagai pilihan yang klasik dan serba boleh kerana sesuai untuk semua jenis peralaman. Seramik dikategorikan sebagai kemasan yang pasang siap. Jubin ini juga dapat menutup bahagian yang cacat pada permukaan tangga yang telah dibina. Seterusnya, jubin ini mempunyai jangka hayat perkhidmatan yang panjang sehingga tidak memerlukan pemulihan ataupun pembaikan kepada tangga. Jubin seramik ini juga mempunyai rintangan kepada kebakaran dan mempunyai kekuatan yang tinggi dan serta tahap penyerapan air yang rendah dan berkali rintang yang tinggi. Last sekali, jubin ini selamat digunakan estetik dan praktikal. Dapat banyak kelebihan untuk memilih produk konkrit bertulang untuk produk seruni bina dan bangunan dari semua jenis. Antara sebabnya, konkrit mampu untuk menahan api dan tidak mudah terbakar dan membuatkan bahan ini selamat digunakan. Seterusnya, konkrit juga mempunyai getaran dan bunyi yang rendah menyebabkan berasa selamat ketika menggunakan tangga. Selain itu, konkrit juga tidak memerlukan penjagaan yang khas dan kekuatan bahan konkrit dan kepercayaan yang tinggi kerana reka bentuk ini mampu menahan beban yang sekata. Akhir sekali ialah konkrit mempunyai berkualiti yang tinggi. Untuk kekurangan konkrit yang pertama ialah keperluan untuk menarik jentera berat semasa pembinaan dilakukan. Kemudian kos bahan yang tinggi, tetapi kekurangan ini boleh ditutup dengan ketahanan struktur konkrit dari segi keselamatan pengguna dan kemudahan kegunaannya. Konkrit ini lagi satu kelemahan dia ialah perlu dihiasi dengan bahan-bahan yang kemasan. Jika struktur ini tidak dihiasi dengan unsur hiasan, monolit konkrit melanggar estetika pedalaman, reka bentuk yang menarik diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, saya akan terangkan kepada anda dinding dan kemasan. Dinding merupakan komponen struktur yang dibina secara pugak. Bahan binaan dinding ialah bata, konkrit, kayu, keluli ataupun komposit. Dinding berfungsi untuk memberikan perlindungan daripada kesan cuaca atau sebagai pembahagian bangunan pada ruang dan bilik. Ini juga boleh menempatkan pelbagai jenis utility seperti pendawai elektrik atau pipe di dalamnya. Pembinaan struktur dinding biasanya dibuat berdasarkan 4 bentuk dinding, iaitu dinding bata biasa, dinding konkrit, dinding kayu dan dinding sandwich. Terdapat beberapa jenis dinding lain seperti dinding garas beban, dinding permanent, dinding monolit, dinding tidak menggalas beban, dinding batu kapur, dinding batu blok dan dinding bata ringan. Dinding batu-bata jenis mempunyai banyak jenis ikatan, antaranya ikatan sisi bata, ikatan kepala bata, ikatan inggris dan juga ikatan flamis. Dalam pembinaan dinding rumah kami, dinding yang dipilih ialah dinding bata biasa dengan ikatan bata sisi. Batu-bata yang akan digunakan ialah batu-bata jenis wire brick atau dikenali dengan bata merah sebagai bahan pengikat. Hal ini kerana bata merah lebih kuat ketahanannya berbanding bata putih pada kadar 2 hingga 3 kali ganda, menjadikannya lebih sesuai untuk pembinaan rumah kami. Selain itu, bata merah mampu menahan haba lebih baik daripada bata putih, menjadikan sebuah rumah itu lebih sejuk dalam cuaca yang panas. Meskipun harga bata merah lebih mahal daripada bata putih, namun bata merah jauh lebih berkualiti tinggi berbanding bata putih. Penggunaan bata merah sebagai dinding boleh digunakan tanpa plaster kerana ia memberikan kesan visual dan estetika yang unik dan menarik. Bagi pemilihan mortar pula, kami menggunakan mortar simen. Bahan untuk mortar bagi komponen utama adalah simen dan pasir. Fungsi mortar adalah sebagai ikatan antara batu-bata, berfungsi sebagai bahan tempat duduk untuk bata dan memberikan estetika kepada struktur. Berikut adalah kaedah pembinaan untuk alatan yang diperlukan untuk membina dinding batu-bata. Terdapat 4 langkah.
Langkah yang pertama ialah sediakan bahan dan alatan untuk digunakan. Antaranya ialah alat bancuh simen, sudut simen, perata simen, penukul, metal shovel flat dan round scoop pasir, baldi simen, jointer, spirit level, measure tape, benang, lime block, berth, batu bata, pasir, kapur sebagai pengganti simen, dawai ikat bata, mortar dan Portland simen. Langkah yang kedua ialah siapkan bancuan dinding dan mortar. Bersihkan permukaan lantai yang hendak didindingkan dan batu-bata berhampiran tapak yang ingin didindingkan. Campurkan simen dan pasir mengikut sukatan nisbah 1:3 atau 1:4, iaitu simen dan pasir mengikut keberatan yang diperlukan. Simen dan pasir hendaklah digaul dalam keadaan kering. Kemudian, tuangkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit air sehingga sebati. Sediakan mortar secukupnya kerana mortar perlu digunakan kesemuanya sebelum ia mengeras. Gunakan mesin pengaduk simen untuk mempercepatkan kerja untuk mengaduk mortar dalam jumlah yang banyak. Langkah yang ketiga, kerja-kerja ikat bata. Untuk memudahkan kerja, isikan mortar tersebut ke dalam baldi simen untuk dibawa ke tapak. Merancang dengan tepat dimensi untuk mengawal bentuk struktur dinding supaya mempunyai baris yang sempurna. Mengikat tali dari atas ke bawah pada kiri dan kanan pada line block atau line pin sebagai penanda supaya dinding yang dibina tegak 90 darjah. Ambil mortar yang telah selesai digaris bati, tuangkan pada tapak dinding sebagai tapak setinggi 3 cm. Bata setengah diletakkan di bahagian mula dan akhir baris pertama kerana pembangunan ini menggunakan ikatan bata sisi. Kemudian diikuti dengan bata penuh sehingga bata setengah akhir baris pertama. Setiap bata perlulah berjarak lebih kurang 1 cm untuk mengisi mortar sebagai pelekat. Bersihkan lebihan mortar dengan sudut supaya kemas. Seterusnya, ratakan mortar di atas lapisan pertama untuk melekatkan bata pada barisan kedua. Untuk memulakan lapisan kedua, tali yang dipasang sebagai penanda perlu dinaikkan sedikit. Lapisan kedua dimulakan dengan bata penuh supaya mengelakkan dinding mudah roboh kerana terdapat sambungan lurus, dan diteruskan dengan bata penuh sehingga akhir baris kedua. Bersihkan lebihan mortar. Mulakan baris ketiga seperti baris pertama. Naikkan tali yang dipasang sebagai penanda sedikit dan susunan bata ialah seperti baris pertama. Manakala pada baris keempat, susun bata seperti baris kedua dan diteruskan sehingga selesai. Setiap 5 baris, letakkan dawai ikat bata. Dawai ikat bata perlulah dilapisi minyak supir supaya tidak berkarat. Letakkan dengan lurus pada atas bata baris kelima dan dilapisi mortar supaya tidak bergerak dan dinding lebih kukuh. Teruskan setiap langkah-langkah sehingga selesai. Masa yang diambil untuk mortar mengeras menjadi dinding yang kukuh adalah 2 ke 3 hari. Dan yang terakhir, langkah keempat, proses melepa, iaitu kemasan. Dilakukan selepas ikatan bata telah kering. Bancuhkan mortar untuk lapisan lepaan pertama, iaitu dengan kadar nisbah pasir, nisbah simen, nisbah kapur 3:1:1 untuk lapisan lepaan pertama. Tebalnya ialah 1 cm. Biarkan selama semalaman supaya lapisan mortar kering. Bancuhkan kapur dan air dengan nisbah kapur, nisbah air 2:1 untuk lapisan kedua. Ketebalan bagi lapisan kedua ialah lebih kurang 4 mm bahagian dalam bangunan. Bancuhkan simen, air untuk lapisan kedua. Ketebalan bagi lapisan kedua ialah lebih kurang 4 mm bahagian luar bangunan. Biarkan sehingga kering. Selesai. Proses melepa dilakukan untuk menambahkan kekuatan pada dinding, kedap bunyi kerana lebih tebal dan dinding lebih kemas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mirza bin Masdizam. Saya akan menerangkan tentang tingkap dan pintu. Pintu ialah satu bukaan pada tembok atau dinding bagi membolehkan laluan keluar dan masuk ke dalam sebuah bangunan atau di antara bilik-bilik dalam bangunan. Tingkap pula ialah satu bukaan lusina yang dibuat pada dinding yang membolehkan cahaya masuk ke dalam ruang bangunan dan kebiasaan diperbuat daripada kaca yang diletakkan bingkai. Untuk bangunan rumah kami menggunakan pintu fiberglass sebagai pintu utama kerana reka bentuknya yang kelihatan sangat cantik, elegan dan mewah. Manakala untuk tingkap pula, rumah kami menggunakan jenis tingkap berensel tepi. Antara alatan, mesin dan bahan yang diperlukan bagi proses membuat tingkap dan pintu ialah skru, mesin pemutar skru, pita pengukur, sulit, pasir, air, benang, daun pintu dan tingkap,
alat pengukur spirit, simen dan ensel. Kaedah pemasangan. Pertama, memasang bingkai. Ruang tingkap dan pintu telah dibina semasa pembinaan dinding. Pastikan bingkai dan cermin tingkap telah tersedia. Pastikan permukaan untuk memasang bingkai rata dan bersih untuk mengelakkan bingkai bengkok dan tidak berlaring. Ukur semula setiap sisi tingkap dan tandakan dengan berbenang. Kemudian kerangka tingkap dan pintu dipasangkan dan diletakkan di ruang untuk dikosongkan pada dinding. Tambatan kelili digunakan bagi mengukurkan kedudukan tingkap pada dinding. Pakukan pada setiap sisi supaya tidak bergerak. Pastikan supaya penimbang atau water level berada pada bacaan yang sama supaya kedudukan bingkai vertikal. Bantu mortar untuk diisikan pada celahan antara bingkai dan dinding. Nisbah pasir dan simen ialah 2:1. Isikan celahan dengan mortar, gosok dan rapikan supaya berlari dengan dinding atas. 2. Pemasangan daun tingkap dan pintu. Daun tingkap dan pintu digantung menggunakan ensel-ensel. Ensel dipasang pada bahagian sisi tingkap dan pintu. Pasangkan 2 ensel pada setiap tingkap dan pintu. Pasang ensel dengan menggunakan mesin pemutar skru. Memastikan ensel dan tingkap pintu dipasang dengan betul dengan membuka dan menutupnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqi Muhammad Hashim. Saya akan teruskan dengan lantai dan kemasan bagi projek kami. Lantai merupakan suatu komponen struktur bangunan yang penting dalam menghasilkan suatu bangunan itu selamat dan selesa. Dan berdasarkan projek kami, kami menetapkan lantai atas untuk bagi tingkat kedua, manakala lantai bawah padu merupakan untuk lantai tingkat bawah. Dan untuk menghasilkan lantai-lantai sebegini, kita memerlukan 5 ciri yang perlu dititik beratkan untuk menjamin keselamatan buat lantai tersebut, iaitu kestabilan, keselesaan, kekuatan, pencegah kelembapan dan juga ketahanlasakan dalam suatu projek itu. Kita akan lihat dari segi kaedah pembinaan. Untuk pertama kali, untuk kaedah pembinaan bagi lantai tingkat bawah iaitu bawah padu, iaitu kita perlu kenal tentang, iaitu yang pertama adalah lapisan asas. Untuk lapisan asas, kita tahu ia terdiri daripada batu kerikil dan di antara 100 hingga 300 mm bagi ketebalan, dan ia berfungsi sebagai mengurangkan air serta untuk digunakan bagi, dan bahan yang digunakan perlulah bersih supaya tiada tindakan renambut. Dan kedua, untuk lapisan asas ini ia terdiri daripada lapisan pasir dan juga lapisan kerikil iaitu hardcore untuk sebagai asas pembinaan. Lapisan pasir ini ditaburkan di atas lapisan asas, lapisan atas supaya permukaan lantai itu rata dan sekaligus memudahkan peletakan lapisan kalis lembap iaitu DPM untuk mengelakkan kelembapan dari luar. Seterusnya kita akan teruskan lagi dengan yang langkah ketiga, iaitu lantai untuk lapisan tapak konkrit. Lapisan tapak konkrit ini akan menggunakan grade di antara 136 atau 124 yang dia ditempatkan di atas lapisan pasir. Lapisan konkrit ini merupakan dasar lantai yang ketebalannya di antara 100 hingga 150 mm. Dan lapisan ini digabungkan dengan bar keluli ataupun jejaring, besi jejaring, dan perlu digabungkan dalam pembinaan lantai bagi jika keadaan memerlukan untuk menguatkan lagi struktur lantai tersebut. Dan lapisan konkrit ini untuk mencegah daripada keretakan, lapisan konkrit ini boleh melakukan dengan cara penyambungan sambungan bagi menguatkan lagi kekuatan lantai ini. Seterusnya pula adalah kita akan teruskan lagi dengan lapisan kalis lembap. Ini kalau anda lihat, inilah lakaran setiap lapisan termasuk lapisan kalis lembap yang ditunjukkan dalam slide ini. Lapisan ini diletakkan berfungsi sebagai mencegah daripada kenaikan air di atas permukaan konkrit, dan ia biasanya disertakan di atas lapisan tapak konkrit dengan setebal 75 mm sebagai lapisan pertama. Selepas lapisan ini betul-betul kering, minyak bitumen atau tar akan dimasak dan dicurahkan ke atas lapisan kalis lembap. Tunggu sehingga lapisan kalis lembap ini mengeras, dan seterusnya barulah mencurahkan lapisan konkrit iaitu setebal 75 mm. Dan akhir sekali adalah lapisan kemasan.
Dan kalau anda lihat terhadap lapisan kemasan ini, kita perlu ambil daripada 7 ciri-ciri atau faktor pemilihannya, iaitu rupa, rintangan api, kelasakan, kebersihan, penyerapan bunyi, harga dan juga keselamatan dan keselesaan itu. Di rumah kami akan menggunakan kemasan jumbin seramik kerana ia kelihatan lebih elegan, lasak, mempunyai keselamatan dan keselesaan, rintangan api yang tinggi dan mampu menyerap bunyi dengan berkesan, mudah untuk dibersihkan dan harganya yang juga berpatutan. Okey, kita akan teruskan lagi dengan proses pembinaan lantai atas, iaitu merupakan lantai atas konkrit bertulang. Berdasarkan slide yang kita anda semua lihat ini adalah satu plan menunjukkan lantai atas konkrit bertulang. Dan prosesnya adalah, yang pertama adalah pembinaan lantai atas. RC memerlukan penyediaan acuan, iaitu formwork perlu dilakukan terlebih dahulu, dan reinforcement bar perlu disusun dan dituangkan konkrit untuk mengeraskannya. Dan sesudah ia mengeras, formwork akan ditanggalkan dan sekaligus ia akan menghasilkan suatu struktur lantai atas yang kuat untuk lantai tingkat atas. Okey, kita akan teruskan lagi dengan perbezaan antara lantai konkrit dan juga lantai simen. Saya merujuk kepada menggunakan internet, dan kita dapat lihat bahawa lantai konkrit, kita boleh lihat dari segi perbezaan di antara keduanya adalah lantai konkrit mempunyai kekuatan tegangan yang rendah serta kurang berkesan dalam menahan kekuatan angina, iaitu kekuatan tinggi yang besar, dan ini menyebabkan ia memerlukan suatu bahan untuk menampungnya lagi, seperti keluli ataupun benda apa-apa yang sebaliknya. Manakala, dan selain itu, perbezaan untuk lantai konkrit ini juga adalah kelajuan untuk penetapan untuk penghasilan konkrit ini bergantung kepada jumlah gypsum yang ada dalam konkrit, dan kekuatan lebih dalam campuran konkrit berbanding simen, kerana ia mengandungi bahan lain seperti batu-batu kerikil yang kuat untuk menguatkan suatu acuan itu. Manakala bagi lantai simen pula, ia boleh menjadi suatu batten yang terdiri daripada pelbagai unsur yang digabungkan dengan simen. Maksudnya dengan menggunakan simen, ia boleh menghasilkan suatu bentuk yang lain seperti batten bersama-sama bahan-bahan lain, dan ia menjadikan suatu acuan yang lebih berkesan. Manakala selain itu, perbezaan simen juga adalah simen memerlukan lebih banyak masa berbanding lantai konkrit untuk menetapkan. Ia boleh ditingkatkan dengan menggunakan kalsium klorida untuk merendahkan lagi ataupun mempercepatkan lagi masa menetapkan tu. Seterusnya adalah kekuatan bagi lantai simen adalah kurang berbanding lantai konkrit kerana dalam campurannya. Namun simen ini berfungsi sebagai pengikat di antara dua permukaan yang berbeza. Dan itu saja penerangan tentang lantai. Shilin dan kemasannya. Fungsi pembinaannya ialah: pertama, menutup sebahagian struktur bumbung untuk memberikan permukaan yang rata. Kedua, sebagai penebak haba dan suhu sekiranya cuaca luar sangat panas, mengecilkan penembusan bunyi daripada memasuki kawasan dalaman kediaman. Ketiga, sebagai perintang api. Keempat, menentukan ketinggian ruang bangunan dengan merendahkan atau meninggikan shilling gantung. Shilling yang dipilih oleh kami adalah shilling jenis gypsum. Mesin dan bahan yang diperlukan bagi proses pembinaan shilling ialah skru gypsum, krudi tangan, pita pengukur, alat aras spirit, berus cat shilling dan bekas, scrap gypsum, cornice A+, cat, hollow, paku betong dan gunting zinc. Kaedah pemasangan. Pertama, sediakan alat, mesin dan bahan yang diperlukan. Kedua, menyelaraskan ketinggian shilling, iaitu dengan mengukur garis ketinggian di shilling bilik. Buat 4 titik di setiap sudut bilik menggunakan water pas selang. Kemudian lukis garis lurus dari satu titik ke titik yang lain menggunakan tali pensel supaya dapat melihat tanda garis ketinggian di dinding rumah. Garis ketinggian berguna sebagai panduan untuk memasang bingkai shilling berongga di dinding. Ketiga, pemasangan sudut dinding.
Memasang sudut dinding yang berfungsi sebagai penyangga shielding. Letakkan sudut dinding pada garis lurus yang dibuat lebih awal tepat di bahagian bawah. Setelah memastikan betul, paku menggunakan paku konkrit 2 atau 3 cm dengan jarak minimum 30 cm di antara kuku. 4. Pengukuran semula, iaitu dengan mengukur luas bilik dilakukan pada batang sudut dinding dari tepi satu dinding dengan selang 60 cm. Pengukuran bermula dari tepi satu dinding ke sisi dinding yang lain secara berurutan, sehingga apabila dipasang tidak ada ukuran yang salah kerana perbezaan ketebalan dinding. Berfungsi untuk memasang lompang di tengah kerangka shielding. Kelima, pemasangan middle hollow spirit. Pemasangan bingkai shielding berongga. Sebelum pemasangan, ukur panjang setiap tanda yang anda buat lebih awal dan padankan dengan panjang berlubang. Tindihkan lubang yang sudah betul ukurannya di sudut atas sudut dinding, kemudian skru dengan gerudi sehingga ketat. Lakukan pengukuran yang sama pada tanda seterusnya dan seterusnya sehingga semua tanda dipasang. Keenam, pemasangan spirit hollow atas. Memasang span berongga atas. Fungsi lain adalah sebagai tempat penyangkut skru yang disambung ke kerangka bumbung untuk menahan beban papan dimsum. Sekiranya pengukuran berongga atas dilakukan di sisi panjang dinding, lompang bawah dilakukan di sisi dinding yang lebar, sehingga hollow atas dan bawah pada dinding saling melintang. Ketujuh, membuat penyangkut bingkai shielding. Membuat penyangkut untuk bingkai berongga atas dan bawah ke bingkai bumbung rumah. Anda boleh membuatnya dengan jarak antara penyangkut antara 80 cm, 100 cm sehingga 120 cm. Semakin dekat jarak antara penyangkut, semakin kuat kerangka shielding dibuat. Boleh menggunakan wire atau kepingan berongga yang ada. Ke-8. Pemasangan papan ginseng. Memasang papan ginseng. Papan ginseng yang mempunyai ukuran yang sesuai dapat dipasang dengan menggunakan skru ginseng di bingkai berongga atas dan bawah. Jarak ideal antara skru adalah 10 cm. Ke-9. Penamat. Menyiapkan kerja pemasangan shielding ginseng adalah mengetuk dan mengecat. Pendempulan bertujuan untuk melicinkan penampilan dan menghilangkan sendi di shielding ginseng. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, proses pendempulan hendaklah diulang 2 hingga 3 kali. Setelah pendempulan selesai dan hasilnya kelihatan kemas, langkah terakhir adalah mengecat supaya shielding rumah lebih cantik untuk dilihat. Perbezaan shielding ginseng dan shielding plywood. Shielding ginseng, produk mudah didapatkan, harga shielding ginseng lebih murah, cara merawat sangat mudah, proses pemasangan cepat, anti anai-anai, tahan api, boleh digunakan sebagai bentuk berjenjang. Manakala shielding plywood, shielding jenis ini mempunyai harga yang lebih murah dan banyak digunakan dengan ketebalan biasanya kira-kira 3mm hingga 5mm. Kecenderungan untuk melending, sedikit rapuh sekiranya terkena air atau dimakan anai-anai, kebolehtahanan yang rendah terhadap cuaca. Okey, hari ini saya akan bertanya tentang tiang dan juga kemasan. Okey, bagi elemen yang terdapat di rumah kami, tiang yang dibina ialah tiang konkrit bercucuk, di mana sebelum saya berceritakan tentang fungsi tiang konkrit, sebelum saya ceritakan terlebih cara pembinaan, saya akan ceritakan tentang apa fungsi tiang setiap pembinaan, di mana tiang ini ialah menyampaikan beban pembinaan di atas tanah dan merupakan elemen yang sangat penting dalam pembinaan, kerana kalau tak ada tiang tidak akan ada beban untuk suatu pembinaan, dan ianya mempunyai kekuatan yang tinggi, iaitu mempunyai kebentuk yang tahan lama, tahan api dan keboleh kerjaan yang sangat baik dengan cuaca, di mana setiap negara kita akan mengalami 4 musim, iaitu musim panas, musim sejuk dan juga musim banjir. Dan jadi musim banjir ni bagi saya tiang konkrit ialah tiang yang sangat pilihan yang tepat lah kalau saya nak bandingkan dengan tiang-tiang yang lain. Okey, dan juga struktur konkrit bertelutang mempunyai kelemahan, kerana setiap pembinaan juga akan mempunyai kelemahan. Jadi kalau kita lihat di sini, konkrit bertulang yang mempunyai kelemahan, iaitu di mana pengiraan beban tidak dijalankan dengan betul.
sekiranya ia tidak berjalankan betul, maka masakan akan mungkin letak dalam struktur dan juga kehancuran. Sebelum itu saya akan perkenalkan tentang alatan, mesin dan juga bahan yang diperlukan untuk membina tiang konkrit ini. Yang pertama, kita ada paku, gergaji, baldi, tukul, pasir, air, batu bau kasar, mixture, tertulang, semen dan juga kotak acuan. Okey, kaedah yang pertama untuk membina kaedah membina getuk ni, yang pertama kita perlu menandakan lokasi tiang. Okey, untuk pemasangan tiang ni, kalau kita nak lebih senang, dia berada di setiap bucu. Setiap bucu per kawasan, mana kerja pemasangan tiang perlu dilakukan yang terperinci dengan memastikan kedudukan tiang terlebih dahulu. Dan dalam lokasi ini bertujuan untuk memastikan tiang dipasang mikroplan yang ditetapkan. Jadi tiang ini kalau kita lihat dia terletak di hujung bucu setiap pembangunan. Dan kedua ialah kerja besi untuk tiang, iaitu kerja besi yang dilakukan agar diletakkan dengan dawai sedia ada. Besi perlu diikat dengan link terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, ini ialah satu benda yang penting lah. Dan ketiga ialah pembinaan kotak acuan. Selepas kita buat kerja besi tadi, kita perlu membina kotak acuan untuk letakkan semen ke dalam kotak tu. Jadi untuk dalam pembinaan ni, kotak bentuk iaitu saiz untuk kotak acuan tiang perlulah sama dan juga terperinci lah. Dan keempat ialah proses penurunan konkrit. Proses setelah kotak acuan telah dipasang, langkah ini juga agak penting untuk pembinaan tiang konkrit ini, kerana penurunan konkrit ini satu benda yang kita perlu buat dengan lemah lembut. Kerana kalau kita tidak buat lemah lembut, benda tu ianya tidak akan jadi rata. Jadi bila tidak rata, ianya akan ada kerak-kerak yang pembinaan itu. Jadi konkrit yang telah disediakan oleh rasakan tiang sama ada menggunakan mesin ataupun menggunakan tenaga manusia. Itu bagi saya mesin lebih senang lah untuk ni. Yang kelima ialah pengawetan konkrit. Iaitu setelah kita bancuhkan konkrit itu, setelah kita menuang konkrit ke dalam kotak acuan, kita perlu menunggu beberapa hari sehinggalah dianya kering. Bila kering, barulah kita boleh meneruskan langkah-langkah seterusnya, iaitu pembongkaran acuan. Dan yang seterusnya ialah, yang terakhir sekali ialah bahan berlebihan perlulah disimpan dan kemas kini untuk kegunaan akan datang. Jadi di sini saya memberikan dua perbezaan, iaitu tiang konkrit bertertulang dan juga tiang kayu. Okey, yang pertama kita lihat tiang konkrit mempunyai kekuatan yang tinggi, dan manakala tiang kayu ni bukannya tidak mempunyai kekuatan yang tinggi, cuma kalau ini tidak sesuai untuk cuaca lah. Kebetulan itu tahan lama dan juga tahan api. Kalau kayu ni, kalau kita lihat, kalau kena api sedikit dah merebak. Jadi ini tidak ni lah. Yang ketiga, ketahanan yang sangat baik dengan cuaca. Tadi saya cakap ini tahan dengan cuaca angin hujan dan juga banjir lah, dan juga kos yang agak rendah. Dua-duanya agak rendah sebenarnya, jadi tidak ada perbezaan. Tapi di tiang kayu ini kita lihat dia ada kos bor yang agak besar untuk sendi penyambungan dan juga penyelaman berikut, kerana kayu ni agak rumit sebenarnya dan juga mudah reput jika dimakan anak-anak. Itu yang agak merisaukan kepada ni. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Rasuk adalah merupakan salah satu komponen struktur mengufuk yang penting dalam pembinaan sesebuah bangunan. Rasuk ini merentang antara dua penyokong, iaitu tiang. Beban yang akan ditanggung oleh rasuk ialah beban yang diterima daripada lantai dan beban binaan seperti beban bumbung dan beban dinding. Rasuk atau lebih dikenali sebagai beam ini mempunyai beban yang ditanggung akan menyebabkan rasuk ini menerima lenturan ataupun momen dan rincian. Setiap jurutera perlu memahami konsep pengagihan beban kepada anggota bangunan supaya sekiranya terdapat masalah berkaitan struktur bangunan atau lain-lain, ianya boleh diselesaikan dengan secepat yang mungkin. Bagi anggota bangunan yang menghadapi tegangan yang tinggi atau kata lainnya ialah momen lentur maksima, bilang saiz atau saiz besi yang lebih diperlukan di kawasan tersebut berbanding di kawasan mampatan.
Bilangan atau saiz pengikat pula banyak bergantung kepada daya rica yang terdapat di dalam rasuk tersebut. Dalam proses pembinaan moden, rasuk yang diletakkan dalam kedudukan berdata bertanggungjawab untuk beban tumpang tindih melintang. Beberapa situasi perlu diambil kira untuk pembinaan rasuk seperti kemungkinan pengaruh semula jadi sebagai contoh gempa bumi, ribut taufan yang kuat dan lain-lain bencana alam. Rasuk ini memegang peranan yang penting dalam pembinaan sesebuah bangunan disebabkan ia adalah salah satu substruktur yang penting untuk menampung beban keseluruhan bangunan tersebut. Pemilihan rasuk konkrit bertulang adalah yang terbaik kerana rasuk jenis ini lebih kuat dan kukuh berbanding jenis rasuk yang lain. Dalam masa yang sama, rasuk ini juga mampu menampung beban bumbung di atasnya. Kaedah pembinaan konkrit bertulang. Yang pertama, kita haruslah menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan untuk kerja pembinaan rasuk konkrit bertulang. Sebagai contoh, bahan yang diperlukan dan alatan yang diperlukan ialah simen, pasir, batu baur kasar, besi tertulang dan air. Okey, untuk pembinaan kotak bentuk mestilah mengikut saiz dan ketinggian yang telah ditetapkan dalam plan. Papan lapis hendaklah dilapisi dengan cat minyak supaya konkrit itu tidak melekat pada permukaan papan lapis. Kotak bentuk ini mestilah dipasang dengan kukuh dan kuat. Bagi rasuk bumbung, rasuk perlulah disokong dengan menggunakan tupang bagi memastikan kedudukan dan sisinya tidak berganjak dan bergerak. Perancang diperlukan dalam melakukan pekerjaan ini. Kotak bentuk dipasang dari tiang ke tiang dan tupang jenis ini digunakan untuk menampung konkrit basah dan alatan pekerja. Yang ketiga ialah pemasangan tertulang. Tertulang hendaklah disambungkan dan diselaraskan dengan memotong dan membengkokkan tertulang keduli tersebut. Selepas itu, tertulang akan diikat bersama-sama dan tertulang tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak bentuk sebelum bancuhan konkrit dituang. Seterusnya ialah proses penuangan konkrit. Konkrit yang telah siap dibancur dengan menggunakan mesin pegang konkrit ataupun dikenali sebagai mixer. Pastikan konkrit itu sebati dan sewarna sebelum konkrit dituang ke atas tertulang di dalam kotak bentuk yang telah disapu dengan cat minyak bagi mengelakkan konkrit tersebut daripada melekat pada permukaan dinding kotak bentuk. Konkrit akan dituang menggunakan kren dan mesin penggentar konkrit konkrit untuk memastikan konkrit itu dimampatkan ke dalam kotak acuan dalam masa yang sama bagi mengelakkan bagi berlakunya honeycomb. Seterusnya ialah pengawetan konkrit. Setelah siap menuang bancuhan konkrit ke dalam kotak bentuk, konkrit dibiarkan kering dan mengeras selama beberapa hari. Pastikan proses pengerasan konkrit ini dipantau oleh orang yang sepatutnya. Okey, yang seterusnya ialah memasang kemasan. Selepas konkrit telah mengeras sepenuhnya, kemasan akan dilakukan untuk memastikan kualiti rasuk yang telah disiap bina. Lapisan simen akan diletakkan di luar rasuk dan kemudiannya selepas lapisan simen itu kering, lapisan tersebut akan dibilas dengan cat bagi kemasan terakhir. Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan rasuk konkrit. Yang pertama ialah kelebihan untuk rasuk konkrit ialah rasuk konkrit dia mempunyai rintangan kebakaran yang baik terhadap haba dan api. Kemudian ketahanan konkrit bertulang ini lebih kuat dan kukuh berbanding dengan keluli. Kemasannya lebih cantik dan kemas. Untuk kekurangannya pula ialah mempunyai kekuatan tegangan yang lemah berbanding keluli dan seterusnya memerlukan kos yang tinggi dalam proses pembinaan rasuk konkrit bertulang dan akhir sekali memerlukan tenaga kerja yang banyak dalam menghasilkan konkrit bertulang.